Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, JAIPS dan MAIPS. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sesi perjumpaan yang keempat anak-anak. Dalam tuition online Perlis Mengaji Ramadan PKP 21 Mei 2020, hari Khamis bersamaan dengan 28 Ramadan fasa keempat, yang akan bersiaran bersama-sama dengan Ustazah Aizatul Fitrah binti Ibrahim dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah dalam masa sejam ini insya-Allah. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan akan bertambah lagi lah motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Baik, di sini suka Ustazah ingin mengimbas kembali. Sebelum kita pergi kepada tajuk hari ini, kita imbas kembali tajuk-tajuk yang pernah kita bincangkan, yang pernah kita belajar dalam Perlis online ini. Iaitu yang pertama, berkelakuan ganas dan pendedahan aurat. Tajuk yang kedua, membunuh diri. Tajuk yang ketiga, nusyuz, zihar dan poligami. Dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang akan sama-sama kita belajar dan bincangkan adalah tajuk di mana dari bahagian akidah, iaitu tajuk iman bertambah dan berkurang. Baik, jadi anak-anak bolehlah buka buku pada muka surat 11 untuk sama-sama kita belajar tajuk pada hari ini insya-Allah. Anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila menyebut tentang hakikat iman ni anak-anak, peri pentingnya iman sebagai asas yang membawa kesejahteraan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ulama Islam memberi ta'arif tentang iman itu sendiri, iaitu iman ialah membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah atau lisan, dan beramal dengan anggota badan. Maka setiap Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perlulah menepati ketiga-tiga aspek tadi. Jadi anak-anak, sebelum kita teruskan dengan lebih mendalam lagi tajuk iman bertambah dan berkurang ini, di sini kita visualkan dalam minda kita subtopik-subtopik yang ada di dalam tajuk iman bertambah dan berkurang. Yang pertama kita akan tengok pendapat ulama, pendapat jumhur tentang iman ini bertambah atau berkurang. Kemudian kita akan tengok juga adakah di situ dalil. Yang ketiga, kita akan tengok keadaan iman makhluk-makhluk Allah. Yang keempat, apakah faktor iman itu boleh bertambah dan berkurang. Dan yang kelima,
bagaimanakah cara, kita nak tahu cara iman itu boleh terbatal, anak-anak. Seterusnya yang kelima, apakah dia syarat terbatalnya iman? Dan yang ketujuh, usaha bagaimana menjauhkan diri dari terbatalnya iman. Dan akhir sekali bila bercerita tentang iman, kita akan juga singkap tentang ciri ajaran sesat. Jadi ada 8 perkara yang perlu anak-anak tahu dalam tajuk iman bertambah dan berkurang. Baik anak-anak, mula sekali kita akan tengok apa dia pendapat ulama'. Tapi di sini Ustazah petik pendapat jumhur tentang iman bertambah dan berkurang. Okey, jumhur ulama berpendapat bahawa iman ini boleh bertambah dan berkurang. Bagaimanakah iman ini boleh bertambah, anak-anak? Iman boleh bertambah dengan melakukan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah 2 perkara di mana iman boleh bertambah bila melakukan kepatuhan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik, ini adalah bukti atau dalil yang menunjukkan adanya iman itu boleh bertambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut tentang Allah, maka gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadashum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Zadashum imana, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Jadi di sini dari surah Al-Anfal ini ayat 2 jelas menunjukkan bahawa adanya bukti bahawa iman boleh bertambah. Baik anak-anak, seterusnya kita akan lihat kepada keadaan iman. Okay? Di mana keadaan iman ini merangkumi 4 makhluk. Yang pertama, keadaan iman Nabi dan Rasul. Bila melihat kepada Nabi dan Rasul, pastinya keadaan iman mereka sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Keadaan yang kedua, manusia dan jin. Iman manusia dan iman jin ini bertambah dan berkurang. Yang ketiga, iman para malaikat. Iman para malaikat pula bagaimana? Iman mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan keadaan iman yang keempat ialah orang fasik. Okey? Orang fasik ni ialah orang yang sentiasa melakukan dosa. Pastinya keadaan iman mereka iman yang sentiasa berkurang. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa keadaan iman ini berubah-ubah. Okay? Jadi kita dalam kategori yang kedua, iaitu iman boleh bertambah dan iman boleh berkurang. Baik anak-anak, setelah kita melihat pada keadaan iman-iman tadi, maka beralih pula kita kepada faktor di mana bagaimanakah faktor iman boleh bertambah dan berkurang. Apakah perkara yang boleh membawa kepada iman bertambah dan berkurang? Kalau tadi kita lihat di mana jumhur berpendapat bahawa akan bertambahlah iman sekiranya seseorang itu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala iman boleh berkurang sekiranya melakukan maksiat dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka antara faktor yang boleh membantu membolehkan kita menambah iman kita adalah yang pertama, mendalami ilmu agama. Jadi kita tak boleh sangkal bahawa dengan mendalami ilmu agama, insya-Allah akan bertambah iman kita. Contohnya kita mendalami tentang sifat-sifat Allah, kita mendalami tentang sifat-sifat Rasulullah dan hari akhirat. Insya-Allah iman akan bertambah.
Faktor kedua, iman bertambah ialah dengan memperbanyakkan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, di mana amal-amal kebajikan ini akan membawa kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuatkan iman kita bertambah. Faktor yang ketiga, berzikir dan selalu mengingati Allah. Berzikir dan selalu mengingati Allah ini dalam apa jua keadaan, insya-Allah akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktor yang keempat, membawa kepada iman bertambah ialah dengan berfikir tentang keagungan Allah. Berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, iaitu contohnya melihat laut, melihat pokok-pokok, melihat gunung ganang, melihat langit, dengan sendirinya akan membawa kepada bertambahnya iman kita kalau kita benar-benar menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iman boleh berkurang juga melalui 4 faktor. Antaranya, yang pertama, jahil tentang agama. Jahil tentang agama ini termasuklah jahil tentang fardu kifayah, tentang fardu ain, yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat tidak mengetahui tentang agama hingga membawa kepada kurangnya iman dalam diri seseorang. Faktor kedua yang membawa kepada kurangnya iman ialah pengaruh rakan sebaya. Jadi pengaruh di sini, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media, pengaruh persekitaran, yang mana pengaruh-pengaruh ini kalau membawa kepada perkara negatif, akan pasti membawa kepada iman yang boleh berkurang disebabkan oleh pengaruh ini. Yang keempat, yang ketiga, pengaruh nafsu syahwat. Bila sebut nafsu syahwat ni anak-anak, nafsu syahwat sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi dengan sendirinya maksiat akan berlaku yang menyebabkan iman boleh berkurang. Dan faktor yang keempat, lalai kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila lalai, maka dengan sendirinya iman akan berkurang. Jadi di sini anak-anak dapat kita perhatikan tentang faktor iman boleh bertambah dan berkurang melalui antara 4 faktor-faktor tadi. Baik, anak-anak pelajar sekalian, sebagai seorang Muslim anak-anak, sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjaga, hendaklah memelihara iman dan Islam agar tidak terbatal. Sekiranya iman kita rosak anak-anak, atau iman kita terbatal, segala amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbatal imannya disebut sebagai murtad. Maka seorang Muslim boleh menjadi kafir, boleh menjadi murtad dengan 3 cara. Jadi sekarang kita akan belajar apakah 3 cara yang boleh mengkategorikan seorang Muslim itu ke dalam murtad atau kafir. Na'udzubillahi min zalik. Okey. Jadi perkara yang berkaitan yang boleh membatalkan iman kita dengan 3 cara tadi adalah yang pertama, melalui i'tiqad. I'tiqad ni anak-anak adalah kepercayaan. Okay, yang pertama, melalui i'tiqad, iman boleh terbatal. Yang kedua, iman juga boleh terbatal melalui perkataan. Dan yang ketiga, boleh terbatal juga iman melalui perbuatan. Jadi kita akan tengok satu persatu setiap kategori ini, yang mana kesemuanya membawa kepada terbatalnya iman. Baik, yang pertama, dari sudut i'tikad atau kepercayaan. Apabila wujud dalam diri kita, beriktikad bahawa alam ini qadim, alam ini tiada pencipta, maka takut-takut terjatuh ke dalam terbatalnya iman. Contoh kedua, beriktikad bahawa agama kafir lebih baik dari agama Islam, juga boleh membawa kepada terbatalnya iman. Yang ketiga, tidak mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Okay? Dengan sendirinya, takut-takut terjatuh batal iman kita. Dan contoh yang keempat,
merasa ragu-ragu terhadap hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi keempat-empat tadi adalah contoh yang berkaitan dengan boleh terbatalnya iman melalui i'tiqad atau kepercayaan. Apa yang Ustazah gariskan di situ adalah merupakan keyword atau merupakan fakta penting di bawah perkataan i'tiqad. Baik, seterusnya kita tengok pula apa dia perkara yang boleh membatalkan iman dari sudut perkataan. Takut-takut kalau kita tersebut perkataan itu boleh membawa kepada terbatalnya iman. Yang pertama, menghina hukum Islam. Seperti mengata bahawa hukum Islam ini sudah lapuk. Jadi perkataan menghina itu takut-takut jatuh kepada terbatalnya iman seseorang. Yang kedua, melalui perkataan juga mencerca Allah dan Rasul atau sifat-sifatnya yang sempurna. Mencerca, melalui perkataan. Dan yang ketiga, membaca ayat Al-Quran dengan cara mempersendakan dan mempermainkannya. Juga membaca dengan lidah, dengan perkataan. Dan contoh yang keempat, melahirkan kebencian ketika menyebut nama Allah. Menyebut. Jadi menyebut nama Allah di sini diberi contoh. Orang itu sedang menyalak, iaitu kepada orang yang sedang azan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang melibatkan lisan, yang mana boleh membawa kepada terbatalnya iman seseorang, anak-anak. Jadi fakta-fakta penting di sini adalah dari sudut perkataan itu, iaitu menghina, mencerca, membaca dan menyebut. Itu adalah perkara yang melibatkan perkataan. Dan yang ketiga, cara terbatalnya iman seseorang itu boleh terbatal ialah melalui perbuatan. Jadi apakah contoh-contoh melalui perbuatan? Yang pertama, menukar agama kepada agama lain. Menukar agama. Jadi menukar agama ni adalah perbuatan. Iaitu murtad lah. Yang kedua, menganut fahaman yang menolak Islam. Menganut fahaman, itu adalah perbuatan. Contoh ketiga dalam perbuatan ialah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Juga termasuk dalam contoh perbuatan. Yang keempat, menyembah berhala. Di sini jelas menyembah atau melakukan mana-mana ibadah yang lain daripada Allah. Dan contoh kelima dalam perbuatan ialah meletakkan ayat Al-Quran, meletakkan hadis Nabi atau nama-nama Allah di tempat yang kotor dengan tujuan untuk menghina. Jadi jelas di sini perkataan ataupun fakta penting yang digariskan warna merah itu menunjukkan kepada perbuatan, iaitu menukar agama, menganut fahaman lain, menghalalkan yang haram, menyembah berhala dan meletakkan. Kenapa Ustazah tekankan setiap warna dalam garisan itu, anak-anak? Kerana ia penting untuk membezakan antara tiga cara yang boleh membatalkan iman melalui i'tiqad tadi, yang kedua melalui perkataan dan yang ketiga melalui perbuatan. Jadi dapatlah anak-anak lihat di sini perbezaan melalui warna-warna yang digariskan. Baik, seterusnya. Bila kita dah pun melihat kepada perkara yang boleh membatalkan iman seseorang, sekarang kita beralih kepada syarat pula. Jadi syarat iman boleh terbatal, di mana ada syaratnya. Di dalam kitab fiqh dan kitab-kitab tafsir, anak-anak, ulama telah membahaskan mengenai syarat-syarat yang boleh membatalkan iman. Ini yang ulama gariskan. Apa dia? Yang pertama, syarat iman boleh terbatal ini apabila hati tenang mengucapkan ucapan kufur. Hati tenang apabila mengucapkan ucapan kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 106 yang bermaksud,
Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi dalil ini menunjukkan jelas bahawa boleh terbatal iman sekiranya hati tenang mengucapkan perkataan kufur. Yang kedua, syarat yang kedua, rela dan redha dengan tindakan yang dilakukan walaupun dipaksa. Okay, rela dan redha. Jadi di sini bertepatanlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa setiap amalan bergantung kepada niat seseorang. Jadi dua perkara ini adalah menjadi syarat kepada iman boleh terbatal anak-anak. Baik, seterusnya. Maka usaha untuk kita menjauhi perkara-perkara yang membatalkan iman ini perlulah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan berterusan. Jadi supaya kita tidak jatuh ke dalam perkara-perkara tadi, perkara yang boleh membatalkan iman. Okey, antaranya usaha untuk menjauhkan perkara yang boleh membatalkan iman ni anak-anak. Yang pertama, didikan agama yang sempurna kepada anak-anak. Memberi didikan agama yang sempurna, insya-Allah anak-anak akan jauh dari perkara yang membatalkan iman. Kerana agama ini adalah benteng. Agama ini juga adalah perkara yang boleh membezakan antara yang hak dan yang batil. Usaha yang kedua, yang boleh menjauhkan perkara terbatalnya iman, iaitu penguatkuasaan undang-undang. Jadi penguatkuasaan undang-undang oleh yang berwajib, yang lebih ketat akan menghentikan, akan mengurangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang boleh membatalkan iman tadi. Sebab perkara tersebut boleh menular dalam masyarakat sekiranya tidak ada penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Yang ketiga, usaha untuk menjauhkan perkara yang membatalkan iman adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan amalan sunat, dan dengan sendirinya akan menjauhkan kita daripada maksiat. Jadi semua perkara ini akan boleh membawa kita jauh daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. Ini boleh dirangkum di sini 3. Walaupun nampak macam ada 4, boleh dirangkumkan 3 usaha untuk menjauhkan perkara yang boleh membatalkan iman. Baik anak-anak, bila sebut perkara yang membatalkan iman ini, dalam memperkatakan tentang iman, tidak boleh lari dari perkara yang berkaitan dengan ajaran yang menyeleweng daripada syariat Islam, yang kita panggil sebagai ajaran sesat. Di mana di Malaysia sendiri terdapat banyak golongan ini. Oleh itu, ulama telah menggariskan, memberi panduan kepada kita tentang ciri-ciri untuk mengetahui apakah dia yang dikatakan ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Baik anak-anak, jadi tadi awal kita cerita tentang berkurang dan bertambahnya iman. Kemudian perkara yang membatalkan iman. Dan yang seterusnya ini kita akan kupas tentang ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia. Baik anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, ada 5 ciri-ciri yang telah digariskan oleh ulama tentang ajaran sesat di Malaysia. Yang pertama, pendewaan diri. Yang disebut pendewaan diri di sini ialah pendewaan diri atau pemimpin, seperti mendakwa diri atau ketua adalah ahli syurga, boleh menebus dosa, atau mendakwa mempunyai kelebihan lebih dari orang lain. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mempercayai ada kitab lain, di mana kitab lain yang menyamai Al-Quran dan memansuhkannya, serta mempercayai ada kiblat lain selain dari kiblat Kaabah. Ciri yang ketiga, yang mendakwa diri sebagai Nabi. Ada yang mendakwa diri sebagai Nabi, di mana mana-mana kumpulan yang mendakwa dirinya atau orang lain sebagai Nabi terakhir,
Nabi Isa, Imam Mahdi atau lain-lain istilah yang seumpamanya adalah antara ciri ajaran sesat di Malaysia. Ciri ajaran sesat di Malaysia yang keempat, iaitu perkara bid'ah. Mengadakan perkara bid'ah atau pendapat baru yang bertentangan dengan syariat yang diasaskan dengan dalil qat'i. Dan ciri yang kelima dan yang terakhir, ajaran sesat di Malaysia ialah mempertikaikan kebenaran ajaran Al-Quran dan hadis atau menafsirkannya mengikut sesuka hati tanpa ilmu. Jadi anak-anak, sedikit sebanyak kita perlu mengetahui tentang ciri ajaran sesat di Malaysia supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini, insya-Allah. Oleh itu anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, jelaslah kepada kita bahawa kesempurnaan iman seseorang mukmin itu bukanlah bergantung kepada jantina, bukan juga bergantung kepada paras rupa, juga bukan bergantung kepada warna kulit. Sebaliknya, ia bergantung kepada faktor-faktor yang boleh menambahkan iman kita yang seterusnya akan melahirkan umat Islam yang cemerlang, yang berkualiti di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anak, selepas apa yang kita belajar tadi, kita tengok pula kepada soalan. Baik, ini adalah soalan kertas 2 atau soalan subjektif yang pernah ditanya. Soalannya berbunyi, terdapat beberapa ajaran sesat di Malaysia seperti ajaran sesat Haji Qahar, Ayah Pin dan Qadiani. Cadangkan 2 langkah untuk mengatasi masalah berikut. Masalah tersebut. Di mana soalan ini memberi markah 4 kerana mencadangkan 2 langkah. Di mana bila ada kata tugas cadangkan dengan 4 markah, perlulah di situ ada isi. Berapa isi? 2 isi. Kemudian perlu ada huraian. Juga 2 huraian di mana di tengah-tengahnya ada kata penghubung. Baik, jadi contoh jawapan kepada soalan tadi anak-anak, cadangkan 2 langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang pertama, di mana kita nak cari jawapan dia? Di mana kita boleh dapatkan jawapannya? Kalau kita tengok tadi, usaha menjauhkan perkara yang membatalkan iman, itu adalah antara jawapan yang boleh kita dapat untuk menjawab soalan ini. Okey, yang pertama, langkah untuk mengatasi masalah terjebak atau terlibat dengan ajaran sesat ialah yang pertama, memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak. Itu isi yang pertama membawa kepada 1 markah. Okey, agar. Jadi agar di sini adalah kata penghubung dan dihurai tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. 1 markah lagi membawa kepada 2 markah untuk jawapan pertama. Jawapan yang kedua, menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan ajaran sesat. Jadi menguatkuasakan undang-undang 1 markah untuk sebagai kata penghubung, huraiannya mengelakkan penularan dalam masyarakat. Jadi secara tidak langsung, isi huraian pada jawapan pertama, isi huraian pada jawapan kedua, insya-Allah boleh membawa kepada 4 markah. Baik anak-anak. Dengan ini, bila dah sampai kepada soalan, Ustazah juga telah menyediakan satu lagi soalan, iaitu soalan kuis kertas 1. Okay, di mana anak-anak boleh copy link tersebut. Okay, https forms.gle 4nbk 977m JUTHKQ9X8. Itu adalah link yang boleh anak-anak copy untuk mendapatkan soalan kuis kertas 1. Okey, itu cara yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga boleh scan. Scan QR code yang terkandung di dalamnya juga ada beberapa soalan kertas 1. Cuma dalam soalan ini anak-anak
kemungkinan ada peranti-peranti atau gadget anak-anak yang tidak boleh membaca jawi, maka akan berubahlah sedikit huruf. Contohnya ga jadi dhat. Tapi insya-Allah masih boleh dibaca soalan-soalannya. Jadi bolehlah anak-anak untuk memberi latihan dan pengukuhan kepada anak-anak dalam tajuk iman bertambah dan berkurang ini. Maka silalah jawab dan insya-Allah anak-anak akan menoleh manfaat darinya. Oleh itu anak-anak, semoga Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita agar kita sentiasa istiqamah dengan akidah yang sebenar, yang sentiasa berada di jalannya insya-Allah. Baiklah. Jadi alhamdulillah selesailah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini di bawah tajuk iman bertambah dan berkurang. Okey, jadi kalau kita tengok di awal tadi, semua yang berkaitan dengan iman bertambah dan berkurang telah pun kita sama-sama lihat dan sama-sama kita belajar, iaitu kita tengok balik rumusannya. Yang pertama tadi pendapat jumhur. Okey, kita tengok semula. Pendapat jumhur, kemudian kita dah tengok dalil yang berkaitan dengan iman boleh bertambah. Kemudian kita tengok keadaan iman. Okay, ada 4 keadaan iman. Kemudian kita tengok juga faktor iman boleh bertambah dan faktor iman boleh berkurang. Kemudian kita tengok cara iman terbatal. Kemudian kita tengok juga syarat terbatalnya iman. Usaha menjauhi perkara yang membatalkan iman. Dan akhir sekali kita dah tengok juga ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat di Malaysia. Jadi anak-anak, berakhirlah sudah tajuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak meneruskan ulang kaji, meneruskan pembelajaran dalam tajuk iman bertambah dan berkurang dari bahagian akidah ini. Di kesempatan ini, dengan berakhirnya pembelajaran tadi, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini, okay, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi sama-samalah kita berdoa, semoga diampunkan dosa-dosa kita ini. Allahumma gfirlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi di kesempatan ini juga, hari ini bertepatan dengan 28 Ramadan 1441 Hijrah, bermakna kita tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk meninggalkan Ramadan dan masuk pada bulan Syawal. Dan jadi Ustazah mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kul am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. #pray and stay at home. #kita jaga kita. InsyaAllah bermanfaat untuk anak-anak dari pembelajaran kita pada pagi ini. Selamat mengulang kaji. Selamat meneruskan pembelajaran untuk sesi-sesi yang seterusnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada 6 Jun dalam tajuk yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.